اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة. Tajuk kita hari ini mubtada' dan khabar. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita detail tentang mubtada' dan khabar. Okey, mubtada' ya. Mubtada'un dan khabarun. Okey. Ya. Mubtada' adalah isim yang duduk di permulaan ayat. Okey. Khabar adalah isim yang menceritakan tentang apa tu mubtada'. Okey. Okey. Kita ambil satu contoh ya. Dalam Quran disebut wallah. Ini mubtada'. Wa ni bukan wa apa ni? Wa ni wa ataf ke, wa haraf ke, ya. Selalu disebut wa, ya. Wallahu, ya, wallah, ya. Kan? Ini mubtada'. Ya. Kalau khabar dia satu perkataan saja, tuan-tuan. Alimun, Allah itu Maha mengetahui. Okey? Satu perkataan saja. Ya, Maha mengetahui. Satu perkataan saja. Ya, itu jenis dia. Okey, satu perkataan saja. Tuan-tuan, ini jenis pertama. Jenis pertama, satu perkataan saja. Ya, tidak ada banyak ayat. Okey, sebagai contoh ya. Kita ambil pada Al-Quran. Okey. Selalunya dalam Quran, tuan-tuan, bila dia sebut wallahu, Allah itu alim Maha mengetahui, dia sebut lagi satu, hakimun. Hakimun. Walaupun dia dua perkataan, tapi ianya jenis pertama. Kerana hakim ini, bila dia bersama dengan alim, dia semacam ikut. Kita panggil tabi'. Ya tak? Tabi'. Dalam sabtu, kita panggil tabi'. Tabi' dia adalah hakimun tabi' alim. Ataupun kita kata na'at, ya. Okay, ingat lagi tak na'at? Okay. Dan dia ni jadi khabar. Itu jenis pertama. Cuma ayat Quran ni kalau kita ambil Allah jadi mubtada', khabar dia macam inilah selalunya, dia tak sebut satu. Itu satu ya. Kalau dalam bahasa biasa, kalau kita kata al ilmu, ini mubtada'. Nurun, cahaya. Ilmu itu apa? Cahaya. Ilmu itu apa? Cahaya. Mubtada'. Okey. Ini kategori pertama. Ya, maksudnya khabar dia mufrad, single. Tapi yang ini nampak macam dua perkataan. Dia masih dianggap single. Sebab ini adalah kita kata nak ikut ya. Sebab Allah itu Maha Penyayang, Maha Pemurah. Kalau orang-orang awam yang tak tahu alimun, dia tahu hakim. Alim dengan hakim ni maknanya dia lebih kurang sama, bijak. Ya, okey. Boleh? Kalau dalam konteks biasa, al ilmu nurun. Ya, ini jenis pertama. Okey. Jenis kedua, ya, jenis pertama tuan-tuan boleh kata khabar dia mufrad. Mufrad ya. Ni, mufrad. Mufrad. Ya. Okey. Yang kedua tuan-tuan, dia panggil khabar dia, kita ambil contoh betul. Al waladu Ini bukan ayat Quran ya.
fil baiti. Fil baiti. Apa makna al-waladu fil baiti? Budak berada dalam rumah. Ini mubtada. Ya. Senang mubtada. Dan ini khabar. Kategori 2. Kategori 2. Ya, dalam Quran banyak sangat ni. Ya, kategori 2. Jadi ini kita kata apa dia? Fil baiti? Khabar. Tapi dia dari segi struktur dia jadi apa? Fi jar. Al-baiti majrur. Betul tak majrur? Dan struktur B21. Ingat lagi tak? Jadi kategori kedua ni kita kata mubtada, khabar dia jar majrur. Itu dia. Dalam Quran banyak. Sebagai contoh saja dalam Quran, kita baca baru kejap kita baca alhamdulillah kan? Betul tak? Li ni jar Allah majrur. Cuba kata kuat-kuat sikit. Li jar Allah majrur. Jadi kategori 2 Fatihah je. Yang baru kita baca sebentar. Kategori 2. Iaitu khabarnya jar wa majrur. Itu kategori 2 Kategori 2. Jadi yang berubah bukan mubtada tetapi khabar. Ya, yang berubah ni, yang membezakan antara satu dengan nombor 2 ni bukan mubtada, mubtada sama. Tapi yang membezakan dia khabar dia. Yang ni single word. Yang ni dia panggil ada perkataan lain. Ada perkataan lain. Perkataan ini ada nama dia. Nama dia syibih jumlah. Cuba sebut syibih jumlah. Siapa pernah dengar perkataan ni? Syibhu jumlatin. Cuba sebut syibih jumlah. Lagi syibih jumlah. Dalam kitab ustaz ni ada banyak syibih jumlah. Maksudnya macam ayat. Maksud dia macam ayat. Tetapi bukan ayat. Dia macam ayat. Semacam ayat. Macam ayat. Macam ayat. Oh, ingat ayam. Mentah-mentah makan ayam tadi. Macam ayat. Tapi bukan ayat. Mana Datuk? Oh, terasa kehilangan Datuk? Datuk Zainal. Macam ayat. Okey. Macam ayat. Okey. Kalau ayat, al-waladu fil baiti ayat. Ataupun jumlah. Ini jumlah ni. Ataupun ayat. Tetapi dalam nahu, bila dua perkataan ini dan tidak memberi apa-apa kefahaman, kalau dia bersendiri, dia kata syibu jumlah. Jangan kata syibu ayat, syibih jumlah. Syibu jumlah. Macam ayat. Itu yang menyebabkan confuse tu. Dia panggil syibhu jumlah ataupun syibih jumlah. Jangan kata syibih ayat. Syibih jumlah. Cuba kata syibih jumlah. Salah satu kehebatan kita memahami nahwu dan sarah, kita menguasai term. Term dalam nahwu sarah itu yang susah. Ya, term. Jadi tuan-tuan, kalau macam al-ilmu nurun, ini ayat ataupun jumlah. Apa sebab? Sebab dia ada dua perkataan. Dan perkataan yang kedua menerangkan perkataan pertama. Itu ini ayat atau jumlah. Kita boleh kata ayat atau jumlah. Tapi kalau tuan-tuan sebut
fil baiti, maknanya di dalam rumah, di rumah. Nampak tak dua perkataan? Walaupun dua perkataan, tapi bukan ayat, tapi dia kata macam ayat. Syibih jumlah. Tapi jangan kata syibih ayat. Syibih jumlah. Macam ayat, tapi bukan ayat. Itu dia term dia. Tuan-tuan kena ingat term dia. Okey. Boleh ni? Ya? Ya, fi huruf jar. Huruf jar. Ya, fi. Yes. Dia jadi bagi bawah. Okey. Ni alhamdu ini syibih jumlah. Syibih jumlah. Tapi bila campur dua ni dia jadi jumlah atau ayat. Saya pun begitulah Tok Guru cakap, syibih jumlah atau ayat. Kalau saya kata kalau saya ada power, saya buanglah jumlah tu, ayat je lah. Pagi ini syibih ayat. Ya, ini ayat. Tapi tak boleh. Dalam kitab Nahwu dia panggil syibih jumlah. Sebab jumlah ini adalah dua perkataan yang menjadikan ayat. Apa hikmatnya? Wallahu alam. Okey, tuan-tuan ingat yang kedua ni? Yang ketiga, pattern ketiga. Maknanya jenis kedua ni dia menggunakan huruf jar sebagai khabar. Boleh? Huruf jar sebagai khabar. Saya nampak buku Datuk ni cukup jelas huruf jar. Buku Izzat Uruza tu sebab dia tulis untuk orang yang dah ada pengalaman. Ya. Orang-orang baru nak kenal, buku tu clear. Saya nak order dah untuk pelajar saya, semua orang tak. Kita gunalah tuan-tuan apa yang ada buku ya. Yang ketiga tuan-tuan. Yang ketiga, kita kata al-waladu. Mesti bagi depan. Sebab mubtada mesti berbaris depan. Okay. Al-waladu. Tahta asy-syajarah. Ini bukan huruf jar, tapi ini zaraf. Zaraf ni, ini zaraf. Jadi dia kata ada mubtada yang khabar dia zaraf. Zaraf ni maknanya situasi. Ya, dia punya bunyi zaraf. Cuba sebut zaraf. Zaraf ni situations. Maknanya pada masa ini budak ini berada di bawah pokok. Maknanya situasi ni tempat. Ya, dalam Quran banyak sangat yang khabar dia zaraf. Ini yang ketiga zaraf. Okey, yang ketiga zaraf. Dia menceritakan tentang mubtada. Mubtada iaitu budak lelaki itu sedang berada di bawah pokok. Maknanya ini menunjukkan zaraf makan. Cuba sebut tuan-tuan makan. Makan ni tempat. Daripada kana, makan itu mana tempat. Macam saya sekarang ni, ya. Kalau saya kata ana ustaz fil masjid, itu jar majrur. Okey. Kalau saya kata ana janibal maktab, saya tepi meja, itu zaraf. Dia zaraf. Jadi tuan-tuan harus beza antara zaraf dengan jar majrur. Ya. Nampak macam tak ada beza, tapi ada beza. Jadi tuan-tuan ingat jar majrur ada 19. Okey? Ingat zaraf. Ya. Sama juga. Zaraf ni, yang ini dia ikut makna dia. Dia ikut asal dia. Jadi tahta ni, dia mesti tahta, tak boleh tahti. Sebab dia mabni tetap. Zaraf ni macam huruf jar juga. Dia tetap. Tak boleh tahtu, tak boleh tahti. Tetap. Ya. Tapi isim
yang selepas zaraf ini mesti baris bawah. Macam huruf jar. Zaraf ni sebenarnya kerja dia macam huruf jar juga. Tetapi nama dia zaraf. Okey. Boleh tak ni boleh? Okey. Satu lagi. Jadi sekarang ni yang berbezanya bukan mubtada, khabar. Ada khabar mufrad, ada khabar jar majrur, ada khabar zaraf. Okey. Jadi bila kita jumpa mubtada, kita nak tengok khabar dia jenis mana. Sekarang ni kita sedang mendetaili, menganalisa detail mubtada dan khabar. Ya. Ada nak tanya apa-apa? Perempuan sabarlah ya. Sebab betul. Sebab bukan senang. Saya puas dah nak cari jalan senang untuk perempuan dapat Saya bila nampak perempuan ni, minta maaf cakaplah Datuk, saya tak ingat pada perempuan saya ingat pada keluarga perempuan, keluarga Datuk Datin, ingat pada anak cucu di rumah, ingat kepada anak menantu di rumah yang mana mak mertuanya, neneknya berkeinginan untuk belajar ilmu Allah. Itu yang saya nampak. Yang lain tu tak nampak. Jadi macam mana bersungguhnya kan? Ya, jadi saya nak kena berusaha untuk mudah. Jadi kalau tuan-tuan kata 50 kali dapat tu, Allahu Akbar, the fastest way. The fastest way dah tu. Tuan-tuan dapat. Orang belajar belasan tahun. Betul. Dahlah seminggu sekali. Okey, tuan-tuan. Yang keempat. Jadi nampaknya khabar banyak jenis. Yang keempat dia. Yang keempat tuan-tuan, kita ambil contoh. Al-waladu. Budak laki-laki itu amamal bait. Apa nak amam? Depan rumah. Yang tadi di bawah pokok. Ya, yang ini depan rumah. Ya, apa tu? Sorry, yang ini pun masih ketiga. Ya. Ini masih ketiga. Ini masih ketiga lagi. Iaitu menceritakan tempat. Ya, boleh masih ketiga lagi. Ia masih ketiga lagi. Saya silap. Tak apalah, bagus juga. Jadi bila menceritakan tempat, depan, atas, bawah, kiri, kanan, belakang, depan, itu dikatakan zaraf tempat. Ya. Okey. Okey. Tuan-tuan ingat, yang pertama mufrad, yang kedua jar wa majrur, yang ketiga zaraf makan tempat, jar wa majrur. Yang keempat, ini baru betul yang keempat. Zaraf makan yang tahta satu, amam satu, ada 30, ada 48 lagi. Tanya sangat. Saya akan beri insya-Allah. 50 semua dalam Quran. Jadi hari ni kita kena jar wa majrur kan? 19 itu pun tak ingat-ingat. Kelas lain lah, kelas ni ingat. Zaraf makan 50. InsyaAllah. Tuan-tuan, tak habislah kita tahun 2020 ni. Okey. Kita ambil contoh. Okey. Okey. Ni. Datin Aisyah, apa makna ni? As-safaru. Orang baru balik Mekah. Safar. Musafir. Musafir orangnya. Safar. As-safaru ni makna kita perjalanan. Perjalanan. Bila Datin nak pergi Mekah, kita kata perjalanan selepas maghrib. Ya? As-safaru ba'dal maghrib. Ba'da. Mana ba'da ni? Selepas. Ini zaraf juga. Tapi zaraf zaman. Kalau nak tanya berapa zaraf zaman, 50 lagi ada.
Banyak. Jadi kita nak tahu ke tak nak tahu ni? Adalah lebih mulia orang yang tahu semua zaraf ni, semua huruf jar ni, daripada orang yang langsung tak tahu. Jadi tuan-tuan ni berada di kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala katakan syahidallah, mana kita ni sama dengan para malaikat dan anbiya sedang menuntut ilmu Allah. Jangan main tu, hebat tu. Okay. Maghribi. Tengok Al-Baiti Al-Maghribi macam lagi bawah bawah, macam huruf jar. Kerja dia macam huruf jar, tapi dia bukan huruf jar. Dia adalah zaraf. Zaraf pun ada 2 huruf, ada 3 huruf, ada 4 huruf sama juga. Tapi kita tak sebut lagi. Ya. Tanda? Rasa seronok tak tahu ni? Dalam Quran banyak zaraf. Banyak dia zaraf dia. Ya. Jadi as-safaru ba'dal maghrib. Ba'dal maghrib. Kalau kita kata jenazah dikebumikan selepas isyak. Selepas isyak itulah zaraf. Ini dia telling time. Ini dia telling time. Ini dia telling tempat. Jadi tempat. Kalau saya kata Allahu fis sama, Allah tu di langit, dalam Quran ada. Itu jar majrur. Boleh? Jar majrur. Ni tengok semua Datuk Madiah tanya macam mana nak bezakan antara jar dengan huruf jar dengan zaraf. Huruf jar dia akan menggunakan salah satu daripada 19 huruf jar pada isim. Tapi zaraf dia akan menggunakan haraf-haraf zaraf. Ya, zaraf ni dia tak kata haraf, dia kata isim ya. Dia alat-alat zaraf. Yang ini Datuk ada 50 alat dia. Berbanding dengan huruf jar saja 19 je. Yang ini pun ada lebih kurang sama juga 50. Jadi kalau dia menggunakan zaraf dari kategori zaman ni, dia nama zaraf zaman lah. Berapa jenis zaraf ada? 2 saja. Yeah. Makan dengan zaman. Because makan, kita menceritakan tempat di mana isim tu berada. Tapi kalau zaman, kita menceritakan masa. Bila nak pergi? Lepas maghrib. Ya, saya pergi lepas maghrib. Lepas maghrib tu adalah zaraf masa. Okey, boleh? Okey. Sebelum kita berehat, ada lagi 2-3 lagi. Yang keempat. Ni, keempat. Yang kelima. Yang kelima kita ambil sini ya. Yang kelima ya, tuan-tuan. Yang kelima. Okey. Yang kelima. Okey. Nanti bila kita diri dalam Quran, bila kita jumpa mubtada dan khabar dalam Quran, khabar dia tak lari daripada 4 jenis yang kita belajar tadi. Ya, tapi ada lagi beberapa jenis. Okey. Yang kelima. Okey, kalau saya kata ya, al-ustazu ustaz ni kalau di negeri Arab dipanggil profesor. Profesor. Al-Ustaz Ali, Profesor Ali. Ya, saya pernah dulu panggil penceramah seorang profesor. Jadi saya jadi pengurusi berkumpul di Bagalalang. Ustaz-ustaz muda yang baru-baru bekerja, baru-baru keluar universiti bekerja, nak bagi macam pendedahan. Panggillah seorang profesor dari Mesir untuk beri ceramah. Kebetulan profesor tu dia melawat universiti. Panggil, saya kata, saya sebutlah ustaz-ustaz sekalian, saya sebut pada rakan-rakan saya ni. Dia terkejut lah. Muda-muda lagi jadi profesor. Muda-muda lagi jadi profesor. Dia dekat 60 baru jadi profesor kan. Ini baru 30-an profesor. Okey, ini semua adalah ustaz-ustaz yang sedang mengajar kan. Dia terkejut dia. Kata kenapa terkejut? Oh, dia orang profesor. No, ustaz. Okey, ya. Al-ustaz. Ya, ustaz kita kata. Ya.
Yudarrisu lughatal arabiyyah. Panjang tak? Panjang tak? Bukan saja panjang. Bukan saja panjang. Ustaz sedang mengajar bahasa Arab. Jadi sedang mengajar bahasa Arab ni khabar. Boleh? Khabar. Jangan risau, tengok saja perbezaan. Tuan-tuan bacalah buku apa benda pun, buku siapa pun, dia tak lari daripada yang tersebut. Dia mungkin nombor tu saja yang tersalah letak. Ustaz sedang mengajar. Yudarrisu ni, tuan-tuan, ini fi'il mudhari', betul tak? Ya, ni kan. Ingat ada berapa tanda fi'il? Tanda nak kenal fi'il iaitu ta, ya, nun, alif ya. Tina ya. Ta, ya, nun, alif. Ada seorang tu pelajar kita nama dia Tina. Lepas tu 3-4 kali ya tak jadi tuna. Tak datang kelas. Tina yudarrisu. Bukan sini tempat lain. Yudarrisu. Ustaz sedang mengajar bahasa Arab. Jadi kategori kelima ini khabar dia jumlah fi'liyah. Fi'liyatun. Maknanya khabar dia adalah ayat fi'il. Jumlah ini makna dia ayat. Ayat fi'il. Yudarrisul lughatal arabiyyah. Dia sedang mengajar bahasa Arab. Okey. Tengok mubtada sama je tak? Sama je kan? Al-ustazu ni sama je. Al-waladu sama je kan? Al-ustaz. Itu yang ke 5. Ada 6 ayat perbuatan. Ya Datin. Ini ayat perbuatan. Datin pun tak nak sebut jumlah. Ayat perbuatan ataupun jumlah fi'liyah. Kalau kata ayat fi'liyah boleh, tak apa. Tapi dia popular dengan jumlah fi'liyah. Orang Arab ni nak style sikit kan. Biarlah dia, asal dia bahagia. Okey. Tuan-tuan nampak tak perbezaan? Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi mufrad. Yang kedua jar majrur. Yang ketiga zaraf makan. Yang keempat zaraf zaman. Yang kelima jumlah fi'liyah. Tuan-tuan tahu ada berapa agaknya? Ada berapa agaknya jenis khabar? Cuba teka. Ada berapa jenis? Sekarang baru 5. 18. 5 pun tak takut dengar kan? Ya tak? Ya. 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 Betul, sebab dia nak jadi khabar. Boleh? Boleh pusing. Boleh gini. Ya, ya betul, pertanyaan yang sangat bagus. Ni, kita boleh letak di sini al-ustaz, betul tak? Betul tak? Buang ni, betul tak? Jadi sekarang ni dia tak ada lagi mubtada khabar. Jadi ustaz ni jadi fa'il. Sedang mengajar ustaz bahasa Arab. Ayat tu korek dan bukan mubtada khabar. Okey, kenapa dia jadi mubtada? Bila ustaz ini letak sini, dia nak menunjukkan bahawasanya orang yang mengajar tu siapa? Yang penting ni ustaz tu siapa dia yang mengajar? Yang mengajar tu ustaz. Kalau di sini tadi ustaz tu buat apa? Betul tak? Dia tanya tentang apa yang ustaz buat, ustaz mengajar. Yang di sini siapa yang mengajar? Ustaz. Jadi bezanya antara ayat isim dengan ayat fi'liyah tentang penekanan. Kalau mubtada tu dia buat dalam bentuk mubtada macam ni, mana yang ditekankan tu adalah orangnya. Kalau dalam bentuk fi'liyah ni, yang ditekan tu perbuatannya. Itu beza antara dua. Soalan yang lumrah orang tanya. Okey? Faham?
Okey. Yang keenam, kita panggil ya. Al-ustazu ustaz itu ummuhu ustazah. Ustaz itu Tuan Haji apa dia? Ustaz itu emaknya pun juga ustazah. Okey, itu satu bentuk. Al-ustazu ummuhu ni emak siapa? Emak ustaz. Sebab tu dia lelaki kan? Ummuhu, emak dia kena sebut ustazah lah sebab dia perempuan kan? Ustazatun. Kan lain begitu? Ustaz itu emaknya ustazah. Cuba tuan-tuan tukar. Ustaz itu ayahnya. Bukan. Ni. Belum. Ni. Belum. Buat ayat ni. Al-ustazatu. Ayahnya. Al-ustazatu. Abu apa? Abuha. Tengok orang depan diam je. Ustazah ni Abuha. Ustazah ke ustaz? Abuha ustaz. Jangan kata ustazah pula. Abuha ustaz. Saya punya ukuran Datuk. Bila Datuk sudah khatam 50 kali ni, buku ni senang je baca. Buku ni tak ada masalah langsung baca. Senang je. Boleh faham. Dengan mudah boleh faham. Kalau sekarang pun dah boleh faham dah. Kalau dengan bimbingan. Tapi bila habis 50 kali insyaAllah, tanpa bimbingan. Buku ni buku mudah ditulis. Ustaz Nasruddin ni. Sangat mudah ditulis. Bukan senang nak tulis buku mudah. Yang banyak orang boleh buat buku susah. Betul tak? Yang confuse. Buku confuse. Bukan kelas-kelas yang live kata confuse. Kelas ni, YouTube ni, Ustaz confuse lah. Ustaz confuse lah. Jadi saya nak jawab. Saya seorang ustaz, mesti sabarlah kan. Allahu Akbar. Ustaz berdoa pada Allah, mudah-mudahan hilang confuse. Lepas tu besok dia telefon, Ustaz dah tahu dah. Okey. Yang ketujuh. Ya? Ini yang keenam. Ini mubtada dia jumlah ismiyah. Ismiyah lah. Yang kelima ni jumlah ismiyah. Yang keenam ni mubtada dia, khabar dia jumlah ismiyah. Jadi ismiyah tu makna isim. Tuan Haji, Tuan Haji nampak? Tuan Haji nampak? Jumlah ismiyah tu isim. Tapi tuan-tuan sabarlah ya. InsyaAllah. Betul. Ayat isim. Ayat isim ataupun jumlah isim. Tuan-tuan pakailah mana yang senang. Ayat tu sebab dia dua perkataan lebih. Okey, ayatnya. Macam Allahu Akbar, itu ayat isim. Mubtada khabar kan? Okey. Okey. Yang ketujuh, sebelum kita rehat Yang ketujuh. Tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan akan jumpa ni. Yang ketujuh, Muhammadun. Muhammadun ni tak payah ada alif lam lah. Sebab dia nama orang. Lagi pula nama tu nama junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Rasulullah. Ni, tuan-tuan. Muhammadun Rasulullah. Apa ni? Allah ni. Bagi apa? Rasulullah
Hi. Hi. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Jadi nombor 7 ni khabar dia mudhafun ilaih. Boleh? Bila sebut mudhafun ilaih senyum sebab berapa puluh kali dah ustaz dah ajar mudhafun ilaih, mudhafun ilaih. Apa maksud mudhafun ilaih? Mudhafun ilaih bila dua isim bertemu, isim kedua menunjukkan pemilikan. Memilikan. Jadi Rasul itu milik Allah. Jadi pemiliknya duduk kemudian. Rasulnya duduk dulu. Yang macam Baitullahi. Okey. Kalau tuan-tuan boleh kenal mubtada khabar dengan detail ni dalam Quran, ya Allah ya Tuhanku, tuan-tuan. Ini bukan harta yang sedikit. Betul saya kata. Ya, bukan sangat besar. Okey. Bukan harta yang kecil, sangat besar. Tuan-tuan balik ni nanti balik dengan 8-9 jenis khabar di rumah. Masak nasi pun, bismillah pun dengan 8 jenis khabar. Itu sedar tak sedar? Sedar tak sedar? Menggosok baju anak-anak, keluarga dengan 8 jenis khabar mubtada. Hebat tu, dia bawa sekali tu. Dia bawa sekali tu. Ya, jadi. Ya tadi. Isim yang kedua bagi bawah lah. Mudhafun ilaih. Ya. Bila dua isim bertemu, mana Rasul dengan Allah, dua-dua isim, dan isim kedua tu menunjukkan pemilikan. Maknanya Allah memiliki Rasul. Rasul dimiliki oleh Allah. Macam Baitu datin, macam Baitullahi. Jadi Baitu dipanggil mudhaf, Allah mudhafun ilaih. B21. Ya, B21 ya. Okey. Jadi yang ketujuh ni, tengok dekat-dekat nak rehat dah bising dah. Yang ketujuh ni, tuan-tuan, yang ketujuh ni khabar dia mudhafun mudhafun ilaihi. 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 Mudhafun ilaihi. Macam baru hari pertama je ngajar mudhaf ni. B22. B22. Jadi bila tuan-tuan dah belajar nahwu saraf ni, tahu mubtada, tahu khabar, tahu pula khabar dah ada 18 jenis. Tahu zarah makan. Zarah makan ada 50, zaman ada 50, jar majrur ada 16. Itulah dia yang dikatakan al-asma. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradhum 'alal malaikah. Itulah, ini semua ilmu. Al-asma tu ni ilmu, knowledge. Ya, ilmu. Orang yang banyak ilmu adalah orang yang tertinggi duduknya di sisi Allah Taala. Bukan saja ilmu dunia, ilmu akhirat pun. Ya. Orang banyak ilmu tenang, tak kisah kan? Sebab dia banyak knowledge, dia banyak pengalaman. Orang tak ada ilmu menggelabah. Ya. Tenang ya. Okey. Ini baru 7. Mudhaf 7. Ya. 8. Yang tuan-tuan baca setiap hari. Setiap hari baca. Apa dia? Kalau baca lah. Kalau tak baca lah. Kita ambil satu contoh perkataan. Nombor 8. Allahu mubtada kan? Allahu mubtada. Khabar dia. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai ke fansurna al qaumil kafirin. Khabar dia nafi. La nafi tak? La haraf nafi tak? Itu satu jenis. Kita baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Lagi la ta'khuzu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'
wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sebahagian besar 23 suktu itu ada pada khabar Allah. Tapi dia mula dengan nafi. Allah itu tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi khabar dia dimula dengan nafi. Nafi. Habis ingat apa? Nufaya. Ni nafi. Nafi. Dalam Quran banyak dimulai dengan nafi khabar dia. Ya tu. Mubtada Allah. Yang depan tu memang mubtada. Okey. Itulah 8 dulu untuk hari ni. Jadi tuan-tuan kena ingat tu bila kita buka saja Quran, kita tengok dari kategori mana khabar. Kalau orang yang tak faham nahwu saraf, dia tak tahu bila masa Tuhan perli, bila masa Tuhan marah. Macam orang gaduh anak beranak kan. Anak beranak gaduh adik-beradik. Orang tu gini, orang tu deki-deki kan. Ayah kata, kan aku ni ayah kamu. Itu mubtada khabar lah tu. Apa nak gaduh-gaduh? Kan aku ni ayah, sama makan, ada apa makan lah. Gitu. Maknanya itu sebagai ayat untuk mematikan hujah. Jangan gaduh-gaduh. Okey, macam itulah kan. Sama juga. Okey, wa huwa rabbuna wa rabbukum. Satu lagi Al-Baqarah ayat 257 dekat akhir dah. 257. Ya? Ayat apa tu muka surat 54. Ini kita tengok mubtada yang khabar dia mudhafun ilaih. Okey. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu adalah ketua pemerintah kepada orang-orang yang beriman, mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya benderang. Itu waliyu tu maknanya ketua, general. Kalau kita kata macam ayah ni wali dah kan, ketua. Waliyul ladzina amanu, ketua orang-orang yang telah beriman. Okey. Itu tentang apa tu mudhafun ilaih. Okey. Okey. Cuba kita lihat yang pertama tadi mufrad. Cuba kita lihat mufrad ya. Nak kenal dalam Quran. Cuba buka At-Taubah. Apa tu Al-Imran. Surah Al-Imran. Al-Imran ayat 102. 102 iaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah kamu mati ya. Tunna tu makna jangan sekali-kali kamu mati. Ya, wa antum muslimun ya. Dan kan kamu matilah dalam keadaan antum. Ingat ada antum dhamir mubtada, muslimun khabar. Single word. Yang pertama. Ya. Antum muslimun. Okey. Itu single word. Ya. Cepat sangat. Surah Imran. Iyalah jamak lah.
Antum tu jamak. Muslimun jamak lah. Betul. Ini bukan dari segi bilangan. Dari segi bentuk perkataan tu. Kalau dia jamak, jamak lah. Kalau dia mufrad, mufrad lah. Kalau dia musanna, musanna lah. Tapi perkataan tu hanya one word. Tapi di sini dari segi bilangan dia ramai kan. Terlupa Deng nak cerita tadi. Cik baik Datin Deng sedar. Okey. Kalau saya kata ana, nak kata muslimu ke musliman ke apa dia? Ana tak boleh. Ana muslimun dah. Muslimun. Kalau nahnu muslimun. Nah, kalau ana wa Ali, ana dan Ali musliman ya. Jadi dua orang. Yes. Maknanya walaupun dia musanna atau jamak, tapi dia masih lagi single word, dia kata mufrad. Mufrad dalam bentuk dia satu perkataan. Boleh ni semua? Nampak semua orang disenyum kan? Okey. Ya tak je? Dan ingat, dalam satu Al-Quran, dalam satu ayat, ingat, bila ayat itu telah dimulai dengan mubtada' khabar, okey? Mubtada' selalunya single word. Khabar selalunya ramai, banyak. Jadi, dalam khabar itu mungkin ada jar majrur, boleh? Mungkin ada isim kana, isim inna, boleh? Mungkin ada mudhaf, boleh? Jadi semua yang selepas mubtada' tu dia support kepada khabar. Jadi yang penting dalam ayat itu adalah mubtada'nya. Jadi bila kita baca ayat itu mubtada', mana kita tahulah ini mubtada'. Ini idea penting. Dan yang lain itu semua subordinate. Subordinate itu support. Okey. Ya. The main actor. Ya. Sebab itu kalau kita tak tahu, tak boleh. Kadang-kadang Datuk, the main actor dia jar majrur. Jadi jangan kata mubtada' saja penting, jar majrur penting. Allah Taala memulakan bismillah untuk menguji nama dia dengan bismillah, dengan jar majrur. Bila jar majrur, di belakang tu ada na'at. Ada mudhaf ilaih. Betul tak? Kadang-kadang dia ada juga mulakan dengan zaraf. Tapi contoh tak dapat bawa. Bila dia mulakan dengan satu-satu structure, makna lepas tu dia akan support dengan structure-structure lain. Itulah ahli tafsir yang perlu mentafsirkan. Jadi sebab itu kita kena tahu dia punya struktur ni. Okey, kita ada masa lagi sikit. Kita cuba tengok ni. Surah Al-Imran ayat 113. Okey. Wahum yasjudun. Okey, Datin Syah muka surat apa? Wahum yasjudun, maknanya mereka tu semuanya sujud kepada Allah. Jadi tadi Ustaz kata maknanya ini dari jenis pertama lah kot. Mubtada' khabar. Sebab dia satu perkataan kan. Tuan-tuan, wahum yasjudun. Dah jumpa belum? Dah jumpa dah surah Imran. Wahum yasjudun. Yasjudun tu khabar. Dia bukan satu perkataan, dia dua dalam tu. Iaitu ada fa'il dan ada fa'il. Ada fa'il. Ingat tak? Hum. Hum tu mubtada', khabar dia jenis nombor 5. Fa'iliyah. Ya. Sebab dalam yasjudun tu ada orang iaitu hum. Mereka itu sedang sujud. Walaupun satu perkataan, tapi dia itu adalah ayat. Ingat, setiap fa'il dalam tu ada fa'il. Jangan lupa. Ya? Okey. Okey.
Cuba tengok, minta maaf ya. Cuba tengok Ar-Rum ayat 50. Tuan-tuan. Ini baru tengok khabar, belum tengok lagi yang lain-lain. Tuan-tuan ya. Sabar. Surah Ar-Rum ayat 50. Ya. Surah Ar-Rum nombor ayat 50. Nombor surah amboi. Nombor surah Ar-Rum lah. Tengok Tuan Haji dia cari nombor surah tu. Ustaz dah bagi semua dah dulu nombor surah tu. Ingat tak senarai surah tu? 50. Dah dapat muka surat apa Tuan Haji? Ar-Rum 537. Muka surat 537. Muka surat 537. Kan tanya pula macam mana nombor 5 Ustaz? 57. Takkan tak? Wahwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 50. Okey. Siapa yang dah dapat angkat tangan? Okey. Siapa yang dapat angkat tangan? Okey, kalau dapat tengok. Okey, wahwa. Wa tu tak apa ya. Wa tu makna dan. Huwa tu mubtada, betul tak? Ala tu jar. Betul? Kulli tu majrur, betul? Betul tak? Okey. Dan dia juga jadi mudhaf. Syai'in mudhafun ilaih. Ya? Okey. Nampak tak tu? Qadirun. Qadirun. Ya. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan. Ini tuan-tuan. Ini khabar dia jumlah ismiah nombor 6. Nombor 6. Tapi dia letak jar majrur dulu. Ayat ni kalau nak kata sepatutnya berbunyi tak boleh. Ayat ni wa huwa qadirun ala kulli syai'in. Okey. Dia ubah dulu. Dia ubah dulu tu sebab dia nak utamakan yang dulu tu. Bukan dia nak utamakan qadir. Tuan-tuan faham tak? Ayat ini bermakna dan dia atas segala sesuatu berkuasa. Bukan nak sebut berkuasa tu penting. Dia nak sebut atas siapa dia berkuasa? Atas semua makhluk dia berkuasa. Ayat ni kalau nak ikut ayat biasa, wa huwa qadirun ala kulli syai'in. Jadi jumlah ismiyah. Okey? Kita akan jumpa minggu depan insya-Allah. Saya jangka tuan-tuan akan dapat ilmu ni insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta. Allahumma lakal hamdu qabla ar-ridha. Allahumma lakal hamdu ba'da ar-ridha. Wa fanana daiman ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa limasyaikina wa liman. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah, dosa kedua kami, dosa kami, dosa keluarga kami, ya Allah, dosa guru-guru kami, ya Allah, dosa jangan kami, ya Allah. Dengan rahmat dan berkat-Mu, ya Allah. Permudahkanlah urusan pengajian kami, ya Allah. Permudahkanlah urusan pelajaran kami, ya Allah. Mudahkanlah kami belajar, ya Allah, dengan rahmat dan izin-Mu. Kami insya-Allah akan mencapai kejayaan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Walhamdulillah amin. Qabbalallahu minkum.